السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah, kerana jika tidak dengan izin dan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin program khas yang dianjurkan oleh pihak Yadim dan juga masjid dapat dilaksanakan dengan baik pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih kepada pihak Yadim, Ustaz Zuhri, Tuan Haji Fuad, pimpinan Yadim Perlis, pihak masjid yang sudi memberi peluang kepada saya untuk mengisi program bulan dakwah yang diadakan di masjid ini. Tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam masjid ini dikira dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebahagian daripada hamba-hambanya yang terlibat di dalam kerja yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan tuan-tuan, kita mempunyai tanggungjawab yang besar sesuai dengan kadar kemampuan ilmu pengetahuan masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ballighu anni walau ayah, dalam hadis yang kerap dan selalu kita ulang dan baca. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Setiap daripada kita yang menuntut ilmu ini wajib menyampaikan ilmu yang kita dengar kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Sebab dalam hadis yang juga selalu dan kerap kita ulang dan kita baca daripada sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tadhulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam itu di hadapan Allah Azza wa Jal sehinggalah ia ditanya tentang 4 perkara. Hadis yang selalu kita baca. Di antara perkara besar yang Allah akan minta supaya kita menjawab, menjelaskan di hadapan Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak akan melepaskan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yus'al an ilmihi fima fa'al. Allah akan bertanya kepada hamba-hambanya tentang ilmu yang mereka dengar, tentang ilmu yang mereka baca, tentang ilmu yang mereka dapat dan mereka tuntut. Fima fa'al, kemanakah ilmu itu disampaikan dan digunakan. Sebab itu tuan-tuan, saya menasihati diri saya dan kita semua, marilah
kita ada sikit semangat untuk menyumbang di dalam jalan-jalan kehidupan kita ini, dakwah kepada Allah dan Rasul sesuai dengan kedudukan kita. Siapa yang ada anak isteri, dia bercakap pada anak isteri. Siapa yang ketua kampung, cakap pada orang kampung dia. Siapa yang bos, ketua jabatan, ketua unit, ketua bahagian, yang ada anak-anak buah, bercakap sesuai dengan ilmu yang dia tahu. Kerana esok, seperti mana harta akan disoal, demikianlah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baina rajulun bifalatin minal ard fasami'a sautan fis sahabah isqi hadiqata fulan fatanahha dhalika as-sahab fa'afragha ma'ahu fi harrah فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان الاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلوثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا أو كما قال. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita tengok terjemahan dia, sebab tajuk kita ni pun berkait dengan hadis yang kita nak baca ni. Baina rajulun bifalatin minal ard. Satu hari ada satu orang laki-laki, rajulun, tak disebut nama dia. Bifalatin minal ard, dia duduk seorang diri di tengah padang pasir. Falatin minal ard, di tengah padang pasir yang luas. Tengah-tengah dia duduk berehat tu. Fasami'a sautan fis sahabah, dia dengar suara daripada awan, tapi dia tak nampak siapa dia yang bercakap. Tengah-tengah dia duduk sorang-sorang di padang pasir yang tak ada manusia di situ. Bifalatin minal ard, orang tak ada, dia seorang. Tiba-tiba dia dengar suara itu mari daripada awan. Fasami'a sautan fi sahabah, dia dengar suara itu mai keluar bunyi
daripada awan yang duduk di atas dia. Apa awan tu kata? Atau suara tu kata? Suara tu sebut, yang dia dengar daripada awan tu, isqi. Suara tadi ni mengarahkan awan tu pergi menurunkan. Isqi ni perkataan Arab siram. Maksudnya dia dengar suara itu memberikan arahan kepada awan yang duduk di atas kepala dia untuk pergi turunkan hujan, siram hadiqah. Hadiqah, kebun. Kebun siapa? Hadiqata fulan. Dia sebut kebun satu orang, nama tu dia tak sebut lah, tapi suara tu ada sebut nama sekian-sekian. Umpamanya nama Mahmud ke. So awan, suara daripada awan tu kata, pergi turunkan hujan di kebun fulan. Dia sebut nama kawan tu. Fatanahha dhalika as-sahab fa'afragha ma'ahu fi harrah. Awan tu bila dia dengar suara tadi ni, laki-laki ni duk tengok, lelaki ni nak dengar suara tu, dan dia tengok awan itu bergerak selepas suara tu suruh. Suara tu mari daripada awan tu. Mari daripada awan tu. Fatanahha dhalika as-sahab fa'afragha ma'ahu fi harrah. Maka awan tadi pun pergilah bergerak sehinggalah sampai di suatu kawasan harrah, satu kawasan batu-batu hitam yang tinggi sikit. Dia turun hujan di situ. Dia turun hujan di situ. Fa idza syarjatun min tilka syiraj. Apa yang berlaku? Bila dia turun air dalam atas batu tu, air itu mengalir. Mengalir mengikut saluran daripada tempat dia turun tu, air itu mengalir. Mengalir. Lelaki ni apa dia buat? Fatatabba'al ma. Dia ikut pergi mana air tu. Dia tengok air hujan yang turun tadi ni mengalir pergi betul-betul ke suatu kebun milik seorang laki-laki. Selepas disuruh oleh suara tersebut, awan itu pun bergerak, berhenti di suatu tempat, turunkan hujan, air itu mengalir masuk saluran, pergi betul-betul kepada kebun lelaki tadi. Bukan lelaki yang dengar tu, second, lelaki yang kedua. Lelaki yang kedua. Boleh? فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ. Bila nampak kata ayak tu duk mai, laki-laki yang tuan kebun tu, sahib dia tu, pemilik kebun tu, buatlah laluan air nak bagi ayak tu masuk mai kebun dia. Dan ayak tu memang masuk pi ke kebun dia saja. Masuk, ayak tu memang masuk betul-betul saluran kebun dia. Masuk mai ke kebun dia. Dia pun duk korek bagi ayak masuk mai kena pokok-pokok ni semua lah. Lelaki yang ikut awan tadi ni, yang ikut daripada awal ayak hujan tadi ni, dia tanya. Faqala lahu, ya Abdullah. Lelaki yang dengar suara daripada awan, sami'a sautan fis sahabah, yang dia dengar daripada awan tadi ni, dia ikut awan tu
turun tang mana, dia jumpa tuan kebun tu. Tuan kebun tu nama dia, suara tu habaq dah tadi. Cuma dia nak tahu betul ke nama suara tu dengan kawan yang duk korek tu. Dia dengar dah. Suara yang ada di awan tadi dah sebut secara jelas, terang, nama siapa, kebun siapa. Awan tu pun pi. Lah dia nak cek, betul tak nama kawan tu sama dengan nama yang dia dengar daripada suara atas langit tadi. Dia tanya. Faqala lahu. Dia tanya pada tuan kebun. Tapi dia tak panggil nama tu lah. Dia tanya. Ya Abdullah. Dia kata, wahai hamba Allah. Ini biasalah. Bila kita tak kenal satu orang, kita akan sebut wahai hamba Allah lah. Macam kita tak tahulah bahasa kita. Tapi kalau Arab, ya Abdullah. Wahai hamba Allah. Itu panggilan untuk orang yang dia tak tahu. Dia nak panggil. Dia nak keluar. Dia nak panggil. Dia tak tahu nama kawan tu. Dia akan kata, ya Abdullah. Ya Abdullah. Abdullah. Wahai hamba Allah. Kita semua ni Abdullah. Kan? Satu orang Arab, dia tanya Melayu kita, nama Abdullah. Dia kata, masmuk. Apa nama hang? Melayu ni punya ismi Abdullah, nama aku Abdullah. Dia kata, kita semua Abdullah. Siapa dia? Dia kata, nama aku Abdullah. Dia kata, nahnu kullu, semua kita hamba Allah, Abdullah. Dia tanya, masmukaf. Dia kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, apa nama engkau? Dia tertanya-tanya kenapa, bagaimana, sebab apa hebatnya lelaki ini sehingga ada arahan untuk awan bergerak siram kebun dia. Dapat suatu arahan langsung dengan disebut nama dia secara terang-terangan. Perintah itu hanya untuk kebun dia. Masmuka, hang nama apa? Dia kata, qala fulanun. Dia kata, nama aku sekian-sekian. Apa pasal tak sebut? Nama dia tak penting. Nama apa pun tak penting. Yang penting dia buat apa. Okey. Dia pun bagi tahu, introduce nama dia apa dia? Lismilladzi sami'a fis sahabah. Sebiji, exactly, tepat lagu mana yang suara awan tadi habaq. Contoh kita kata tadi apa? Mahmud. Suara awan tu kata, pi kebun Mahmud, turun ayat atas kebun dia. Dia pun tanya, masmuka? Mahmud. Lebih kurang macam tu lah contoh. Muhammad ke, Ramli ke apa ke. Sama. Dia habaq nama dia, lismilladzi sami'a fis sahabah. Dia habaq nama dia tu bila dia introduce, dia perkenal diri dia tu sama nama tu dengan nama yang suara tadi habaq. Tepat. Tuan-tuan, duk tak duk satu orang mai tanya nama kita, tentu kita pelik. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita, kita pun tak tahu dia mai mana, apa tujuan dia, mai apa nama hang. Tentu menimbulkan satu tanda tanya, menimbulkan suasana yang pelik. Apa pasal ni? Dia ni siapa dia? Mai duk soal siasat, mai duk tanya nama aku. Kan? Daripada mana pun tak tahu, tiba-tiba cuih mai kebun ni. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, fama tasna' fiha. Lepas kawan tu habaq nama dia, dah betul, dia cek betul. Dia tanya, fama tasna'u fiha. Apa amalan yang hang buat?
berkait dengan rezeki daripada kebun ni. Soalan dia, fama tasna'u, apa yang kau buat? Lepas tanya nama, lepas cek nama tu betul macam nama yang suara di awan tu sebut, dia tanya second question, apa dia? Hang kalau dapat hasil, bila tuai hasil, dapat keuntungan daripada tanaman ni, fama tasna'u hadha, hang buat apa? Tu soalannya. Fama tasna'u fiha, apa yang kau buat daripada hasil yang engkau perolehi daripada tanaman kebun ni? Pelik. Mula tanya nama, lepas tu duk soal sesak pula, duit pi ke mana? Income tax ke? Kita kalau orang tanya macam ni pun tentu tertanya-tanya, kita yang ditanya tu. Dia kata, idza qulta hadha, dia kata, oleh kerana hang tanya, abang kalau tak tanya aku tak ceritalah. Tapi oleh kerana hang tanya, oleh kerana hang nak tahu, pasal aku dengar nama hang langit disebut, aku dengar suara hang di awan, dan awan itu diarahkan untuk mari ke kebun hang saja, dan air hujan itu diarahkan untuk menyirami kebun hang. Aku nak tahu hang buat apa. Apa besarnya hang di sisi Tuhan? Apa amalan sehingga Allah mengangkat kedudukan hang? Apa rahsia hang? Dia kata, oleh kerana hang tanya, kalau aku tak ceritalah. Aku tak habaq apa amalan. Amalan ni antara kita dengan Tuhan. Bukan untuk kita cerita, untuk kita heboh, untuk kita nak besar diri kita dengan orang. Tak. Antara kita dengan Tuhan. Tapi dia kata, oleh kerana hang tanya, aku cerita. Dia kata, pertama, fa'atasaddaqu bithuluthihi. Apabila dapat sahaja hasil, tiap-tiap kali dapat hasil, tiap-tiap kali dapat jualan tuaian, first 1/3 aku akan tolak untuk zakat dan sedekah. Setiap kali musim menuai, setiap kali dapat hasil, selesai saja jualan, 1/3 tak pernah miss walaupun sekali. 1/2 zakat ataupun sedekah. Kalau kata cukup haul, zakat. Kalau tak cukup, 1/2 daripada 3 tu sedekah. Tetap. Ada berapa lagi? 1/3 ada 2 lagi. Semua 3/3. Dia kata 1/3 sedekah. Wa akulu ana wa ayali thuluthan. Aku ambil 1/3 untuk aku makan dan nafkah anak bini aku. Sangat hebat. 1/3 sedekah, makna kalau kata 3,000 musim tu boleh 3,000. Kalau musim tu boleh 3,000, 1,000 zakat atau sedekah, 1,000 untuk belanja diri dan keluarga. Last sekali dia kata apa? Wa aruddu fiha thuluthahu. Dan 1/3 lagi aku berikan semula sebagai modal pusingan untuk tanaman yang berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Itu dia. Rahsia daripada lelaki ni yang dia bongkar, yang kita dengar satu suara daripada awan. Allah telah memberikan karamah. Yang ni panggil karamah.
satu kemuliaan untuk dia. Allah Subhanahu wa taala arahkan awan untuk pergi kebun dia saja. Turun hujan tangtu saja. Dan Allah nak tunjuk keistimewaan lelaki ni. Allah pendengarkan suara di awan tu. Suara siapa? Suara malaikah. Kerana kita tahu ada malaikat yang ditugaskan untuk jaga aturan berhubung dengan hujan. Mikail. Jadi dia dengar suara gaib, suara yang tak nampak orang tapi saut. Sami'a saut. Dia dengar suara tu, suara malaikat. Malaikat yang bertindak di atas titah perintah Allah. Hadirin mukminin. Kita tengok ulasan ulama berhubung hadis ni. Kita baca sikit. Fi hadzal hadis يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الرجل يتقي الله في ماله ويعرف الحقوق التي عليه فيؤديها. Pertama, hadis ini menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat tentang kemuliaan dan kehebatan seorang lelaki yang sangat bertakwa di dalam urusan hartanya. Bukan sahaja dia bertakwa kepada Allah, wa ya'riful huquqa, dia tidak pernah lupa kepada semua pihak yang sepatutnya dia berikan hak-hak mereka di dalam harta tersebut. Lelaki ni hebat. Sebab apa? Bahagian untuk orang miskin, mustada'afin, orang-orang yang perlukan bantuan, ada portion dia dalam harta dia. Dia tak lupa. Bukan sahaja dia mengutamakan orang susah, dia mengutamakan sedekah, dia juga tak cuai dalam urusan nafkah, iaitu berhubung dengan anak bini dia. Yang ni sekejap kita sebut sikit. Ibnul Jauzi dan sebahagian daripada kalangan ulama mengatakan di antara bentuk talbisu iblis. Sebahagian orang sangat pemurah, sangat suka belanja orang, sedekah dekat orang, bagi duit dekat orang, belanja kawan-kawan, jamu rakan-rakan. Tapi mai dengan anak bini, kedekut, tak tahu nak habaq. Berkira dengan bini, kedekut dengan anak-anak. Bini nak makan nu tak boleh, nak makan ni tak boleh. Tapi kalau keluar dengan kawan-kawan, makan kepala kereta api pun. Oh. Pasal apa? Pasal apa dengan anak bini kedekut, tapi dengan orang dia tak kedekut? Pasal apa? Yang ni saya nak habaq tak setuju, terpulanglah. Kalau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan ceramah pula. Pasal jenis makan puji. Betul tak? Bila saya belanja bini, bagi makan bini, bukan nak beli apa. Tapi kalau belanja tuan-tuan, 3 jemaah duk sebut tu, ustaz, ustaz, apa dia? Dia belanja aku capati hari tu. Merdeka pula duk sebut lagi. Sebab itu tuan-tuan, di antara tanda kejahilan manusia ini apabila dia tak reti aulawiyat. Tahu aulawiyat? Prioritas, orang Hindu kata. Dia tak tahu yang mana patut didahulukan. Nabi kata wabda biman ta'ul.
apabila mari urusan duit ringgit ni, mulakan dengan orang yang kamu tanggung. Lebihan itu baru kamu pergi bagi ke orang lain. Tapi dengan orang lain, bagus. Ini dia panggil talbis iblis. Tak apa, lagi. Kita bukan tak syarah lagi tu. Itu muqaddimah syarah. Baru muqaddimah. Sekali lagi kita akan bubuh cukup-cukup. Kan? Tambah setengah tempat. Banyak sekali kita bubuh. Sudah sambung. Jangan lari ya. So dia kata apa? Wa kaifa anna Allah yujazi bil ihsan. Ihsana. Demikianlah di dalam hadis ini juga mengajar kepada kita orang yang berbuat baik kepada manusia dan berbuat baik dalam kehidupan dia, Allah akan membalas juga dengan kebaikan. Nampak tak? Oleh kerana bila dia dapat rezeki, dia tak lupa bahagian orang susah, dia tak lupa bahagian orang miskin, dia tak lupa anak isteri dia tak lupa hak-hak orang lain untuk dia tunaikan. Dia berikan kepada mereka walaupun dia yang kerja. Tetapi tuan-tuan, di atas keikhlasan itu, Allah balas lebih besar daripada apa yang dia buat. Hujan mai terus kat dia. Dia tak gaduh pergi duk cari, dia tak gaduh duk doa, dia tak gaduh duk buat apa. Awan tu bergerak, mai berhenti betul-betul tang kebun dia. Sebelah tu pun tak, ujung tu pun tak, depan pun tak, tang tu saja. Ayak tak jejak kebun lain. Tu dia yang kata, Allah kata apa? Siapa yang bagi pada Allah, Allah akan ganti. Nampak? Okey. Dalam hadis ni kata para ulama, di antara perkara besar yang kita boleh ambil pengajaran selain daripada apa yang kita sebut tadi, satu, hebatnya lelaki ini kerana dia bekerja sendiri menanggung keluarga dia. Itu satu benda yang kita boleh belajar daripada hadis ni. Lelaki ni dipuji oleh Allah, diangkat kedudukan dia oleh Allah kerana dia kerja. Kerana dia kerja. Dan sebab itu tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa tanggungan keluarga itu terletak di atas beban suami. Yang ni saya ingat tak payah pergi kursus, tak payah mengaji pandai-pandai, tak payah duk tanya banyak-banyak. Suami ketua di atas keluarga kerana dia wajib menanggung keseluruhan perbelanjaan keluarga. Tak payah sudut hukum macam tu. Sebab itu lelaki ni mulia, cerita dia disebut dalam hadis. Allah angkat kedudukan dia, karamah. Hujan turun di kebun dia, suara daripada langit sebut nama dia, suara di langit sebut nama dia. Kerana apa? Kerana dia hidup tak meminta-minta. Dia hidup di atas tulang pak kerak dia. Dia hidup di atas pekerjaan dia. Ini yang Nabi SAW sebut. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Satu orang main minta dekat Nabi. Nabi tengok dia sihat, Nabi tak bagi. Nabi kata balik pergi ambil apa-apa, bawa mari aku jual, ambil duit. Tapi nak bagi saja-saja ni, kalau tak mampu ada masalah apa boleh tolong, tapi kau ni tak layak. Nabi kata satu orang yang pergi masuk ke dalam kebun, tebang kayu api, pokok, tanggung di atas belakang, pergi ke pasar, jual kayu api tu, kemudian dapat duit, beli nasi, bawa balik ke anak bini makan, lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Ini prinsip dalam agama. Dan siapa yang nak kena kerja ni? Yang nak kena kerja ni lelaki. Lepas tu yang bini duk kerja, yang tu dia panggil understanding, belah ihsan. Bini kata macam, lelaki tanya macam mana, nak kerja tak? Dia kata aku tak mau kerja.
Dah hang galak nak berbini sangat, ambil tanggung lah. Ada setengah tempat laki piduk main dam haji, sembang muhung sampai tengah hari, pecut bini pergi kerja. Ni tak patut hidup atas muka bumi ni. Covid tak mau kena bang. Apa tak ada maruah suami yang boleh paksa. Kalau isteri dia nak kerja, isteri dia volunteer, isteri dia nak tolong, isteri dia nak bantu, di atas persefahaman, di atas dia nak kerja, suami pun izin. Suami kata hang tak kerja pun tak apa. Tak apalah dia nak kerja. Okey, hang nak kerja terpulang pada hang. Ataupun dia kata dia nak bantu, ataupun tak apa. Yang tu tak ada masalah, yang tu boleh, bagus. Allah turun rahmat isteri-isteri yang nak bantu suami dia. Tapi bukanlah tanggungjawab dia. Tak ada. Kita bukan, dengar ni, kerak, 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 kerak. Bukan tak nak kerja, tulang reput. Ada. Di atas suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'ala ba'd wa bima anfaqu. Quran kata, kami angkat lelaki itu sebagai ketua. Kerana apa? Kerana di atas apa yang dia belanja pada suami dia. Dan orang perempuan yang tak kerja, tak payahlah duk dengar cakap-cakap orang yang tak ketahuan hala ni. Apalah hampa ni duk makan duit laki, tak kerja. Yang dia nak makan tu duit laki dia, bukan duit laki hang. Ini pun tak bagus juga. Saya perempuan kerja ni bagus. Saya puji pasal dia nak bantu suami dia, dia nak kerja, bagus. Di samping dia bantu suami dia, dia mengisi keperluan apa yang patut. Tapi bagi yang tak kerja, ada baiknya. Tak kerja ada bagusnya. Tapi orang perempuan yang tak kerja, tak payahlah rasa terhina lah aku harapkan suami. Itulah tugas suami. Tapi yang rasa terhina lagu mana? Kita pergi bini orang lain, tak tahu orang lain duk bagi makan kita. Itu terhina. Ini agama. Pasal itu dalam pembahagian faraid, dalam bahagian pusaka, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Banyak orang perempuan duk tanya, kami ni nak kena bayar apa ustaz? Api ke? Rumah ke? Kereta ke? Tak gaduh bayar apa, duk sengap sudah.